Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada sahabat-sahabat Al-Ain Malaysia dan juga sahabat-sahabat yang mungkin selepas ni menonton live kita di Facebook. Assalamualaikum dan salam sejahtera untuk yang bukan Muslim. Saya perkenalkan diri saya. Saya Ummu Jannah binti Muhammad selaku Presiden Pertubuhan Antarabangsa Al-Ain Malaysia. Dan bersama dengan saya Datuk Haji Muhammad Zakaria selaku YDP. Boleh tengok saya gap memakai vest baju purple. Kemudian di sebelah sana kita ada Encik Amar. Encik Amar selaku AJK ataupun sukarelawan. Orang panggil sukarelawan senior lah Encik Amar dah lama sangat dah jadi sukarelawan Al-Ain. Semenjak Al-Ain nama bersama lagi dia dah jadi sukarelawan. Jadi insyaAllah hari ini kita tak nak buang masa, kita nak teruskan kepada sesi live kita tentang pelarian yang disaksikan. Mungkin ada sahabat yang dah menunggu lama, minta maaf sebab kita delay sikit waktu kita hari ni, terlambat 20 minit. InsyaAllah kita cuba perbaiki selepas ni. InsyaAllah kita sekarang menuju ke penghujung 2023. Kira lagi 2 hari kita nak masuk 2024. Kita mungkin ada azam yang baru, ada cita-cita yang baru, ada misi yang baru dalam diri kita. InsyaAllah kami baru sahaja pulang dari misi di Kamp Pelarian Rohingya kira-kira 2 minggu yang lalu. Jadi kami tak nak lepaskan peluang ni untuk menceritakan kepada sahabat-sahabat apa sebenarnya kita punya perjalanan dekat sana, apa cerita dekat sana, apa kita punya kemuncak kita dekat sana, kita nak cerita. Jadi kita terus nak masukkan soalan, nak terus tanyakan soalan kepada Datuk insyaAllah. Okey Datuk, setelah 4 tahun kita tak pergi ke camp, misi terakhir kita dekat Kamp Pelarian tu Januari 2020. Kiranya 4 tahun dah juga. Elok je habis misi pada Januari tu terus datangnya COVID. Jadi bila kita datang baru-baru ni, kita nampak banyak beza camp yang dulu dan camp yang sekarang. Dan boleh kita nampak NGO pun kurang masuk. Boleh Datuk ceritakan sebenarnya apa punca NGO dah tak masuk dah ke dalam camp? InsyaAllah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar dan pengikut live kita kali ini, berhubung dengan soalan yang diutarakan oleh Puan Presiden, memang apa yang saya saksikan yang last kali saya ke Rohingya, Kamp Cox's Bazar, ialah kira-kira 4 tahun yang lampau. Jadi daripada itu dah menjelang memanjang mengikut masa PKP, dan hari ini waktu kami sampai di sana pada 5 Disember baru-baru ni, saya sendiri mendapati bahawa NGO dah tak ada. Kalau dulu kalau 5 orang tu seorang orang luar menyampaikan bantuan dengan spanduk, dengan t-shirt, dengan logo mereka, dengan kenderaan mereka, dengan bantuan makanan, muat kemah, memikul buluh untuk membuat jambatan dan sebagainya. Tapi kali ini tak ada, sunyi. Yang ada hanyalah penuh dengan orang-orang Rohingya, kaum Rohingya yang telah bertapak di kamp pelarian tersebut. Malahan lebih sibuk daripada coket. Waktu coket yang paling sibuk sekali, lebih sibuk daripada itu. Saya rasa kenapa tidak ada NGO di sana. Saya merasakan bahawa mereka menyangka bahawa mission accomplished, maknanya tugas dah selesai. Mana selesai? Tugas tak selesai kerana yang masuk daripada Rakhine, Myanmar ini ke Cox's Bazar 1.2 juta manusia. Jadi tak mungkin 1.2 juta manusia ini dapat diselesaikan dengan sekelip mata. Dalam masa 3 tahun 4 tahun dapat diselesaikan, tidak mungkin. Yang keduanya, apabila kamp ini telah bertambah besar dan UNESCO telah memainkan peranan penting dengan membangunkan bandar, tuan-tuan dan perempuan akan rasa kagum kerana daripada sebuah kamp yang hanya terdirinya kemah-kemah daripada buluh, daripada plastik, sekarang ini telah terdiri bangunan-bangunan batu dan jalan-jalan yang terurus dengan diturap dengan bata. Sama aja sepanjang kamp itu, puluhan gunung dan bukit
yang melampaui kawasan kem itu ada 36 kem semua telah diturap dengan bata, dan tiap-tiap tepi jalan sudah terdiri kedai-kedai umpama sebuah bandar. Jadi kalau UNESCO telah membangunkan sebuah bandar di Cox's Bazar, namanya Bandar Kutu Palung ataupun Bandar Pelarian Rohingya, kita juga mempunyai tanggungjawab sebagai umat Islam untuk membangunkan roh umat Islam itu sendiri di kem pelarian. Antara yang kami sasarkan ialah untuk membangunkan sekolah. Setakat ini Al-Ain ataupun AIM telah membangunkan 7 buah sekolah dalam kem. Daripada 36 kem, kita telah mendirikan sekolah sebanyak 7 buah, dan masjid sebanyak 5 buah, kerana ada 2 buah madrasah yang kita dirikan tak ada masjid. Jadi madrasah ada 7 buah, masjid ada 5 buah yang telah kita dirikan. Dan apabila berdirikan masjid dan madrasah ini, masjid sudah tentulah untuk sembahyang 5 waktu, mengumpulkan jemaah-jemaah. Sedangkan madrasah ialah untuk mendidik anak-anak daripada yang umur 3 tahun, 4 tahun sampailah yang umur 18 tahun. Kita kena sedia maklum, mereka ini datang daripada Reken, seberang Sungai Naf sana, adalah pada tahun 2017, 25 Ogos 2017. Hari ini sudah 6 tahun. Jadi maknanya kalau ada anak yang pertama lahir di bumi kem itu, di kem Rohingya itu, pada masa mereka masuk itu, kerana ramai wanita yang mengandung dan sebagainya, hari ini telah berumur 6 tahun. Jadi dah patut masuk sekolah. Tapi di mana sekolah dia? Tidak ada sekolah, tidak ada. Di maka kita dengan sedaya upaya kekuatan yang ada pada kita bangunkan sekolah-sekolah. Tetapi UNESCO ada sekolah sendiri, malah sekolah mereka lebih lengkap, bangunan batu, bangunan zinc, dan juga alat-alat pengajaran yang lengkap. Kita kalau buat sekolah setakat duduk atas simen, baca Quran pun atas dengan rehal saja. Tetapi UNESCO telah membuat sekolah yang siap dengan kursi, meja dan segala peralatan. Kemudian kita sedia maklum bahawa pendidikan ini harus berterusan, kerana ia akan membina ketamadunan manusia. Seperti mana tamadun manusia dulu, orang Melayu kita ni daripada hidup dalam hutan sebagai orang asli, sebagai telah bertamadun kerana adanya pembangunan pendidikan. Maka inilah yang kita buat. Yang ketiganya ialah kerana kita memilikikan muslihah umat Islam, kerana orang Rohingya yang datang daripada Rakhine masuk ke Cox's Bazar ini 98% adalah berbangsa Islam, beragama Islam, bukan orang lain lagi. Kemudian yang ketiga ialah kita menyangka bahawa dakwah ini adalah sepanjang hayat, bukan setakat waktu mereka masuk saja kita nak berdakwah. Kalau kita anggap berdakwah, dulu kita bawa barang makanan, bawa pakaian, itu di peringkat itu. Sekarang ni kita tak bawa ada makanan, kita tak bawa ada pakaian, kerana mereka dah boleh berdiri sendiri, mencari makanan sendiri, mencari pakaian sendiri. Apa yang mereka perlukan sekarang ini ialah pendidikan, pembelajaran, kerohanian, pengisian kerohanian, pengisian kemanusiaan. Maka itulah tumpuan kita. Dan kita ingin ingatkan pada anda semua yang di luar sana bahawa it is a nation to be on the way. Suatu bangsa manusia akan wujud di Cox's Bazar itu 1.2 juta, akan membina satu generasi, akan duduk sebagai sebuah kampung dan akan menjadi sebuah bandar, iaitu Bandar Kutu Palung ataupun Bandar Kutu Palung lah, Bandar Pelarian Rohingya di situ. Sebab itu kita jangkakan program kita ini ialah satu program yang berterusan, tak ada mission accomplished. Maka kita kalau boleh, insyaAllah dengan bantuan saudara-saudara semua di luar sana, kita akan turut menghantar bantuan dalam bentuk pendidikan dan pembangunan sekolah, paling-paling kurang pun dalam 2 atau 3 bulan sekali, insyaAllah. Baik, terima kasih kepada Datuk Haji Muhammad Zakaria. Sebenarnya kita boleh simpulkan daripada apa yang Datuk cakap, sebenarnya misi kemanusiaan ni dia never ending, dan selagi hayat kita ada tu, kita kena teruskan buat misi. Maksudnya bukan ikut isu semasa, bukan ikut kegemaran orang, tapi selagi yang bernama NGO ataupun selagi kita berdiri di atas dasar kemanusiaan, insyaAllah kerja tu kita teruskan sampai bila-bila lah, insyaAllah. Seterusnya saya nak sedikit penerangan ataupun info daripada Encik Amar. Encik Amar selaku sukarelawan yang orang panggil senior, kan dah berapa kali tu pergi kem pelarian Rohingya tu, saya rasa lebih daripada 5 kali, mungkin 6 atau 7 kali. Dan antara sukarelawan yang terawal juga pergi ke kem waktu misi yang pertama. Jadi saya, mungkin Encik Amar boleh cerita kat sahabat-sahabat kat luar sana macam mana bezanya
kem pelarian dulu waktu mula-mula Encik Amar masuk, dan kem pelarian pada tahun 2023 ni. Dan sebenarnya mungkin apa yang pelarian ni perlukan sekarang. Kalau dulu mungkin perlukan makanan, sekarang apa sebenarnya benda utama yang diorang perlukan? Silakan. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya agak segan sedikit dan nervous sebab saya sekarang ni duduk bersama dengan dua orang yang sangat hebat. Saya ni tak adalah senior mana, tapi adalah pengalaman sikit-sikit. Okey, untuk bercerita tentang pelarian Rohingya, saya pertama kali pergi ke Cox's Bazar, kem pelarian Rohingya tu pada tahun 2018, iaitu lebih kurang dalam setengah tahun selepas migration besar-besaran daripada Myanmar. Jadi lebih kurang dalam 2.1 juta pelarian migrate pada 1.2. Sorry, 1.2. Pada tahun 2017, 1.2 juta migrate. Setengah tahun lepas tu baru saya pergi, dan keadaan dia masih fresh lah waktu saya pergi tu. Apa perbezaan dia? Kalau permulaan dulu di bahagian kem pelarian tu keadaan dia hiruk pikuk, dan juga seperti tempat yang orang baru nak berhijrah, orang baru datang, keadaan dia agak berserabut. Dia buat rumah pun, dia asal boleh buat rumah, dekat mana dia boleh pacak rumah, kat situ dia duduk. Keadaan dia agak, yalah, orang kata tak tersusun lah, tak tersusun dan tak sistematik. Berbanding dengan sekarang yang baru ni, kita baru lepas pergi 2-3 minggu lepas, keadaan dia sekarang dah berlainan. Keadaan dia dah disusun, penempatan dia melalui kem-kem yang ada, dan dia disusun melalui unit-unit yang ada supaya UNESCO boleh mengagihkan bantuan secara teratur dan sistematik. Apa lagi perbezaan antara 2017 dengan 2023 adalah apa yang saya dapati, kalau dulu waktu dia mula-mula berhijrah, ramai NGO datang, ramai mata dunia datang melihat keadaan situasi mereka. Tapi bila sekarang dah mula kurang NGO yang masuk. Jadi bila kita pergi tu hari, macam Datuk ada cakap tadi, maknanya van-van NGO pun kita dah tak nampak sangat, NGO yang ada pun dah tak nampak sangat. Jadi bila dah tak ada NGO daripada negara Islam tu, kita tengok gerakan barat dah mula campur tangan. Wujudnya sekolah-sekolah yang mengajar pelajaran Kristian, dan wujud ajar anak-anak pakai skirt. Jadi kita tengok benda tu memberi satu impak bagi satu tamparan bagi rakyat Rohingya lah, yang mana mereka asalnya Islam tapi terpaksa yalah, nak tak nak anak-anak kena sekolah juga. Jadi bila dah tak ada NGO, dah tak ada diberi tumpuan ke Rohingya ni, jadi UNICEF ataupun Badan Dunia mula ambil alih bahagian pelajaran. Jadi itu satu ancaman lah bagi kita. Okey, yang ketiga adalah perbezaan antara dulu dengan sekarang. Dulu diorang lebih kepada nak hidup sahaja, survival sahaja, datang untuk sekadar hidup sahaja. Tapi sekarang bila dah teratur, diorang perlukan kerja, perlukan untuk membina kehidupan yang lebih baik lah. Anak-anak perlu bersekolah, ya. Jadi apa yang kita nampak dekat sana, macam ustaz-ustaz bila dia bekerja, dia perlukan gaji. Orang-orang yang membuat binaan, bila kita minta dia buat bantuan, kalau dulu kita suruh dia buat kerja, dia willing untuk buat, asalkan kita bagi upah makan pun tak apa. Sekarang kalau diorang, kita nak minta buat sesuatu, mereka perlukan gaji dan juga income lah untuk teruskan kehidupan, seperti menggali perigi dan sebagainya. Betul, menggali perigi dan sebagainya. Terima kasih. Boleh, mungkin Cik Amar boleh sambung sikit apa sebenarnya keperluan terkini lah, maksudnya dari segi kehidupan pelarian itu sendiri, apa keperluan diorang yang utama okay. Kalau kita tengok keperluan utama bagi pelarian, apa yang saya nampak waktu pergi ke sana adalah kerja. Warga pelarian ni dia perlukan kerja. Dia tak kisah dia kerja apa, ataupun dia tak kisah gajinya berapa, asalkan mereka ni bekerja. Seperti ustaz-ustaz tu, ada satu cerita yang mana
kita terlepas satu madrasah kita diambil alih oleh badan UNICEF. Sewaktu tu pergaduhan mula berlaku, ustaz-ustaz dah hilang kerja, jadi dia punya survival dia pergi mencari tempat lain, dia wujudkan madrasah tu juga. Dia panggil semua pelajar-pelajar kita pindah ke madrasah yang baru supaya mereka dapat teruskan kerja dan anak-anak dapat teruskan belajar. Itu antara keperluan yang mendesak lah. Dan yang lain-lain yang saya nampak adalah seperti perkara-perkara asas untuk hidup, air untuk perigi, makanan, pelajaran. Dan di musim sekarang, musim sejuk macam sekarang ni, mereka perlukan pakaian untuk melindungi pada musim sejuk dan sebagainya lah. Baik, terima kasih. Sebenarnya dari apa yang Encik Amar ceritakan tadi, kalau boleh saya tambah, sebenarnya madrasah yang kita wujudkan dekat kamp pelarian ni bukan sahaja memberi pendidikan kepada anak-anak pelarian, tapi sebenarnya on another side kita telah mewujudkan pekerjaan kepada para ustaz, supaya ustaz-ustaz ni dapat berkhidmat. Ada tukang masak, ada tukang bersih. Jadinya walaupun nilai dia tu sikit lah bagi kita kan, 200.5, tapi sebenarnya nilai tu besar bagi diorang untuk terus hidup dalam kamp pelarian. Jadi insyaAllah soalan seterusnya kepada Datuk. Sekarang ni sebenarnya tengah naik isu Palestin. Jadi sebenarnya kita tak memilih-milih isu kemanusiaan ni, sama ada Palestin ke, Rohingya ke. Tapi mungkin ada sahabat kat luar sana yang tertanya-tanya, kenapa memilih Rohingya, kenapa tak pergi Palestin contohnya. Kenapa tak bagi duit tu salurkan dekat NGO yang pergi Palestin? Kenapa mesti buat misi ke Rohingya? Mungkin Datuk boleh ceritakan kewajaran saat ini untuk membantu pelarian. Adakah kita boleh memilih ataupun sebenarnya kita bantu yang utama pergi ke Palestin dulu? Silakan. Ya, sebenarnya senario yang berlaku di Gaza ketika ini adalah sama seperti mana senario yang berlaku pada kaum Rohingya. Cuma masa dia berbeza dan tempat dia berbeza. Di Gaza ni ataupun di Palestin ini, peristiwa hentaman daripada Yahudi ni dah bermula 70 tahun. 70 tahun. Jadi serangan Gaza baru-baru ni hanya tahun yang ke-70. Maknanya mereka sudah melalui titik bengek kesusahan, kepayahan, pembunuhan dan juga penghentaman selama 70 tahun. Itu dari segi masa. Di Rohingya ni sama. Rohingya pun sama, mereka telah menerima desakan daripada junta Myanmar untuk berpindah daripada Myanmar kerana kamu bukan rakyat negara ini, kamu tak ada kerakyatan negara. Kerana apabila Rakhine itu dulu dibebaskan oleh British, mereka dicampurkan dengan Myanmar untuk dimerdekakan pada tahun 1948. Kemudian daripada situ, apabila Myanmar dikuasai oleh junta tentera ni tak mau mengiktiraf orang Rohingya ni sebagai orang dia. Sedangkan British dah masukkan, pendeknya beginilah, dah dibagi anak tu ke orang rumah tu tak mau mengaku anak. Jadi macam mana ceritanya? Sedangkan yang memberi mengaku anak tu British, yang tak mau mengaku anak tu junta tentera. Dua pihak yang berbeza. Tapi inilah keadaan dunia. Jadi berlaku tahun 48, di mana sudah melampaui hampir 40 tahun. Jadi kalau Gaza ataupun Palestin menghadapi ancaman penghapusan etnik ataupun ancaman pembunuhan ini selama 70 tahun, Rohingya menghadapi selama 40 tahun. Cuma sekarang ini kenapa Gaza lebih utama dan juga lebih dipandang baik tak dipandang berat oleh mata dunia? Kerana pelarian etnik yang terbaru daripada Rohingya ini dah berlampau 7 tahun. 7 tahun dah lampau, tahun 2017. Jadi dah basi lah, macam dah basi. Tetapi macam yang saya terangkan tadi, dia tak basi kerana nasi itu kita harus jaga dia supaya kita jemur dia, kita boleh makan, kita boleh buat keropok, kita boleh makan semula. Kalau kita biarkan basi, mission accomplished, habislah kerja kita. Dan mereka ini juga telah melalui siri-siri penghijrahan. Setiap 5 tahun mesti dia berhijrah. Ada yang 10,000, ada yang 200,000 dan sebagainya. Dan pada permulaan hijrah yang pertama dulu, satu ketika, kalau tak silap saya tahun 78, 200,000 masuk.
200,000 masuk daripada raket, masuk ke Cox's Bazar. Masa itu first time kemasukan secara besar-besaran. Kerajaan Bangladesh kata kami tak mau bagi makan. Jadi tak dibagi makan lah. Tak dibagi makan 200 orang, apa rupa dia. Akhirnya 12,000 mati kebuluran. Tapi kali ini masuk 1.2 juta. Apakah Bangladesh kata kami tak nak bagi makan? Tak boleh. Tak boleh, dulu dah contoh dah 12,000 mati. Maka Bangladesh terpaksa bagi makan. Kalau tidak pun UNESCO, PBB, UNICEF terpaksa bagi makan. NGO terpaksa datang daripada segenap dunia bagi makan. Kita sendiri Al-Ain pun pernah angkut satu lori berapa tan, 4 tan ke 40 tan ke? 30 tan. 30 tan. Kita pernah angkut satu lori 30 tan beras untuk dihantar kepada pelarian Rohingya ini, padahal kita tak ada duit pun. Kita NGO kecil saja, tapi kita boleh bagi beras 30 tan kepada pelarian Rohingya. Ini sikit dah saja daripada bantuan kita. Kemudian selagi perbezaannya ialah di Palestin ataupun di Gaza ini dia berkaitan agama, kerana penduduk di sana memanglah 100% Islam, sedangkan di Rohingya ini dia lebih kurang 90. Kalau yang macam di Rohingya sendiri ialah 90% Islam, yang 10% lagi agama lain. Tapi yang datang berhijrah ke Cox's Bazar itu 98% Islam. Jadi sentimen di Gaza inilah sentimen jihad. Mereka mempertahankan tanah air mereka, berjihad dengan harapan insya-Allah dengan izin Allah kalau mati syahid. Tetapi orang Rohingya waktu nak meninggalkan kampung mereka pun mereka ditekan dengan perkara yang sama, jihad juga, mati syahid juga. Tetapi hakikat dia, dunia tidak mengiktiraf pelarian Rohingya ini sebagai satu tindakan jihad, tetapi semata-mata sebagai tindakan survival untuk melarikan diri. Apa pilihan anda? Kalau anda nak tunggu berjihad, tunggu kampung seperti yang berlaku di Gaza, kalau Rohingya ni tunggu kampung, tak mau, kami tak mau pergi, kamu nak berjihad, kami nak mati di sini, mati sajalah, matilah saja. Tapi tidak, mereka memilih tindakan bijak, menyeberangi sungai Naf untuk lari ke Cox's Bazar, 1.2 juta. Yalah, kalau mati pun mati jugalah, tapi tak ramai, mati sakit dan sebagainya. Tapi ini keadaan, dan kita tak boleh kata, kamu kenapa datang Rohingya, kenapa datang ke Bangladesh, berjihadlah di tanah air kamu sendiri. Kita tak boleh kata gitu. Kita tak boleh kata sebab kita belum kena. Kalau satu hari nanti kita, orang Melayu di Malaysia ini, terjadi seperti orang Rohingya, ada satu kuasa lain yang menghalau kita, apa kita nak kata? Kita kata nak bertahan ke? Kita nak kata dah lari? Kalau nak bertahan, bertahanlah. Matilah. Jihad, Allah dia yang tahu sama ada syahid ke tidak. Kemudian yang ketiga ialah memang senario-nya di Palestin dan juga di Gaza ni dia orang Arab. Orang Arab ni tamadun yang lama, lebih lama daripada tamadun Rohingya, tahun yang lama, dan kaitan dengan sokongan daripada dunia-dunia Islam. Orangnya pun cantik-cantik, comel-comel berbanding dengan orang Rohingya yang bukanlah kata tak cantik, tapi warna dia lain sikit kan. Jadi maknanya di situ terdapat favoritism. Ada orang suka Gaza tetapi tidak suka Rohingya. Yang keempat ialah attention dunia tertumpu kepada Gaza. Kerana apa? Rusia terlibat, Amerika terlibat, China terlibat, British terlibat. Tetapi di Rohingya ni hanya ada beberapa negara sahaja yang terlibat, kerana mereka terletak di hujung negeri Myanmar, hujung semenanjung Myanmar, hujung semenanjung Bangladesh. Tetapi kalau Gaza tu di tengah-tengah ketamadunan manusia, Masjid Al-Aqsa di situ, Palestin di situ, makam nabi-nabi di situ, maka sudah tentulah dia punya roh dia punya semangat dia punya keutamaan dia lebih tinggi daripada keutamaan orang Rohingya yang menyelamatkan diri daripada Rakhine ke Cox's Bazar. Tetapi di sisi Allah, sedangkan kita bagi minum anjing di tengah padang pasir pun Allah balas syurga, betapalah kita bagi makan orang Islam yang lari daripada negeri dia yang dibunuh oleh orang kafir, bagi minum anjing pun balas syurga, betapa bagi makan manusia. Cuba kita fikirkan, janganlah kita nak ambil nama saja. Kalau orang yang kita bantu itu cantik, lawa, bertamadun, tinggi, mulia, maka kita tolong. Orang yang ditimpa kemiskinan dan ditimpa malapetaka, penghapusan etnik itu, mukanya buruk, pembelajaran dia rendah, maka kita tak ambil pusing. Maka kita tidak menepati kehendak ajaran Islam itu sendiri. Dan yang akhir sekali, saya ingin mengatakan bahawa di
Palestin khasnya di Gaza melibatkan 4 juta umat Islam yang nak dipindahkan daripada Gaza ke Sinai. Sama juga istilahnya orang Rohingya 1.2 juta telah dipindahkan daripada Rakhine ke Cox's Bazar. Kampung dia tinggal, rumah dia tinggal, datang ke tempat baru, duduk di kamp pelarian yang kita tangani ini. Jadi benda yang sama juga yang nak berlaku dan dah berlaku kepada umat Islam di Gaza, kerana mereka diusahakan oleh Israel untuk dipindahkan daripada Gaza, tanah tempat air mereka, ke Sinai, padang pasir. Ya, Cox's Bazar pun padang pasir juga, tapi ada hutan jugalah. Itu aja bezanya. Tetapi dua kelompok peristiwa besar dunia, iaitu di Gaza atau Palestin dengan di Rohingya ini, adalah satu senario yang bagi saya sama saja dari segi kemanusiaan, dari segi kacamata Allah, daripada pandangan Allah sama saja. Kalau kita ikhlas, insya-Allah dapat pahala. Kalau kita ikhlas berjuang, akan terbangunnya pembangunan dan pendidikan satu nation umat Islam satu masa yang akan datang. Sama ada di Rohingya ataupun di Gaza, sama saja. Hanya Allah saja yang akan menilai. Kita tak tahu, kita cuba buat kerja saja. Wallahu alam. Masya-Allah, penerangan yang sangat mantap, yang sangat jelas dengan poin yang kukuh. Sebagai seorang sukarelawan, saya rasa benda yang kita perlu tekankan adalah tiada pemilihan, tiada favoritism. Betul Datuk? Tak ada favoritism. Siapa orang kita nak bantu, siapa saja, Palestin ke, Gaza ke, Melayu ke, semua kita berjalan atas dasar kemanusiaan. InsyaAllah. Sebelum saya teruskan soalan kepada Encik Amar, mungkin saya boleh baca sikit komen. Ada orang komen cantik, cun setting malam ni. Kita nak ucapkan malam ni, kita nak ucapkan khas untuk Synchro Network. Terima kasih banyak kerana membantu kami untuk set up live yang sangat cantik, yang sangat jelas. Nanti kita orang akan tag Synchro Network dekat kita orang punya post Facebook, insyaAllah. Mungkin live macam ni baru orang nak tengok Encik Amar itu live ni. Kalau kita pakai phone, orang tak nak tengok pula. Dan Alhamdulillah penonton malam ni pun ramai. Terima kasih sahabat-sahabat yang sudi menonton ke saat ini. Saya teruskan soalan kepada Encik Amar. Sebagai seorang yang mungkin dah pergi banyak negara, contohnya macam Yaman, Kemboja, Bangladesh, dan banyak melakukan misi kemanusiaan, apa sebenarnya tips ataupun apa sebenarnya cara untuk bila kita buat kerja misi kemanusiaan ni, terutamanya bila kita tengok dalam dekat negara yang ketiga ni, negara yang susah kan. Mungkin Cik Amar ada trik-trik dia ke, ada tips ke, ataupun ada cara ke kalau pergi negara ni, cara dia macam mana, pergi negara susah macam mana cara dia, mungkin Cik Amar boleh terangkan, insyaAllah. Okey, sebenarnya saya tak adalah banyak sangat negara saya pergi, tapi adalah 2-3 negara yang ketiga, orang kata negara ketiga. Jadi antara tips-tips saya nak bagi, tak ada segan lah pula nak bagi tips kan. Tapi antara apa yang saya boleh ingat adalah, kalau kita pergi ke negara yang ketiga ni, kita jangan jadi orang yang cerewet lah. Kita tak boleh jadi orang yang cerewet, kita tak boleh jadi orang yang terlalu memilih. Andai kata makanan tak kena dengan tekak, telan je. Tempat tidur tak selesa, tidur je, tak ada masalah. Benda tu sekejap je, benda tu dunia je. Jadi kita tak boleh terlampau memilih dan cerewet lah. Sebab memang tujuan kita kalau pergi ke sana bukannya nak bersenang lenang, bukannya nak berseronok, tapi kita dengan satu tujuan, ada tujuan kita, ada misi yang perlu kita selesaikan untuk membantu orang ramai. Jadi kita kena ketepikan apa perasaan kita, nak seronok ke, nak selesa ke, nak lena ke, kita ketepikan. Kalau boleh kita push diri kita, kita push, bagi dorongan kat diri kita supaya kita lebih bekerja. Jangan biarkan diri kita dalam keadaan selesa, atau jangan biarkan kita ni bersenang lenang, berehat-rehat. Tidak perlu berlaku sebegitulah sewaktu kita berada di tempat misi ataupun negara-negara ketiga yang kita bantu. Okey, poin yang kedua yang saya ada adalah kita cari kawan lokal, orang-orang lokal, dan berkawan dengan mereka. Cari orang yang bersikap baik, berperangai baik, untuk kita jadikan kawan. Jadi bila kita jumpa kawan yang macam ni, senang cerita macam kita berjumpa dengan orang yang first world country lah, orang-orang yang orang Jepun ataupun orang Amerika. Jadi kita willing nak bantu dia apa sahaja. Macam tu juga bila kita pergi ke negara ketiga, orang negara ketiga melihat kita ni macam
first world country, dia akan bantu kita, tapi kita perlu cari orang yang baik, kita perlu mencari kawan yang bersikap baik, dan inilah contoh yang baik. Okey, yang ketiga adalah apabila kita pergi ke negara yang ketiga, kita haruslah menunjukkan contoh yang baik. Sebab apabila orang negara ketiga datang melihat kita, dia lihat kita dengan pelbagai benda yang positif. Dia menjadikan kita sebagai harapan, dia menjadikan kita sebagai contoh, dia menganggap kita ni lebih sikit dari mereka. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah menunjukkan contoh yang baik supaya benda tu dapat diikuti dan dia dapat mengikuti contoh yang kita lakukan. Okey, dan last but not least adalah bila kita pergi ke negara yang ketiga ni, kita haruslah berani untuk mencuba segala-galanya. Kita harus berani untuk rasa segala-galanya dan try apa sahaja supaya kita tahu bagaimana rasanya menjadi orang yang hidup di negara yang ketiga. Terima kasih. Alhamdulillah. Saya pun pernah menjadi saksi. Encik Amar dia memang fleksibel. Terutamanya bila pergi negara ketiga. Hari tu kami pergi ke Sri Lanka. Penempatan sekalian perempuan ni selesa-lah sikit. Dia punya tandas kat dalam Encik Amar, tempat tidur dia adalah sebuah stor, dan dia terpaksa mandi pula dekat masjid. Jadi kami menyaksikan. Walaupun begitu, dia adalah orang pertama. Pagi-pagi muncul untuk buat misi tu, dia adalah orang pertama. Jadi saya memang sedih lah. Okey, mungkin kita ada soalan tambahan kepada Datuk. Surprise kita ada soalan tambahan. Ada sahabat yang tanya, macam mana nak ubah persepsi masyarakat tentang pelarian Rohingya? Kita sedia maklum di negara seberang ataupun negara kita juga berlaku penghijrahan beramai-ramai, dan mungkin ada sedikit perangai ataupun keadaan pelarian yang datang itu tak sama dengan pelarian yang dekat sana. Mungkin Datuk boleh bagi penjelasan, insya-Allah. Dalam peribahasa orang putih, peribahasa Inggeris, dia kata dalam sebakul apple tu ada yang busuk. Bukan semua yang sedap. Jadi maknanya 1.2 juta orang Rohingya ni yang lari daripada Myanmar, bukan semua baik. Kita nak cakap apa? Sedangkan dalam kem-kem yang kita buat pun, dalam kem Darul Tafiz, Darul Al-Ain yang kita buat di kem Tingkali, di situ kita dapat ada 17 orang anak-anak telah menghafal Al-Quran 30 juzuk. Tempat kita ada. Kita boleh melahirkan sekolah yang boleh menghafal, anak-anak menghafal 30 juzuk Al-Quran. Seorang pun tak ada. Tapi dalam kem yang sebegitu rupa, dalam keadaan yang sebegitu naif dan juga susah, telah ada 17 orang anak-anak yang hafal Al-Quran 30 juzuk. Itu belum cerita lagi. Malahan saya mendapat statistik daripada penggerak-penggerak di sana. Dia kata daripada 36 kem itu, dia tak kurang daripada 5 orang yang hafal Quran 30 juzuk tiap-tiap kem. Jadi kalau 36, dia sudah ada 180 orang dalam kem itu. Jadi sebab itulah dalam misi yang akan datang, saya berangan-angan, bercita-cita nak buatkan pertandingan musyawarah dan juga pertandingan menghafal Al-Quran kem pelarian Rohingya yang 36 tu. Kita tiap kem tu kita cari dia punya wakil dia untuk kita adakan musyawarah. Bukan saja musyawarah Al-Quran, kita juga akan mengadakan pertandingan bola sepak dan juga sepak takraw untuk memeriahkan aktiviti mereka. Kemudian yang datang ke sini tuan-tuan dan perempuan, para pendengar yang dirahmati Allah sekalian, yang orang Rohingya yang telah sampai ke Malaysia itu, tuan-tuan kena ingat, dia telah melalui satu jalan yang sangat susah, melalui laut yang berbulan-bulan, yang nyawa di hujung daripada harian. Mereka mati, dicampak saja ke laut, dikebumikan di laut dan sebagainya, tidak ada makanan. Malahan ada setengah-setengah kapal yang lari ini, mereka-mereka yang lari menggunakan kapal ini, mereka tidak boleh duduk, tidur pun berdiri selama sebulan. Cuba tuan-tuan tidur berdiri sepalam, tengok mampu ke tidak. Dia sebulan tidur berdiri. Belum lagi kes-kes berkelahi dan sebagainya. Tetapi kenapa mereka lari? Kita tak boleh jawab, sebab kita belum rasa lagi kita kena lari. Tapi satu hari nanti kalau kita kena lari, kita akan boleh jawab. Orang Gaza dah boleh jawab, orang Syria dah boleh jawab, orang Afghanistan dah boleh jawab, orang Rohingya dah boleh jawab kenapa mereka lari. Kita tak boleh jawab kerana kita masih selesa dengan kampung kita, dengan rumah kita, dengan saudara-saudara kita. Kemudian ada pula yang komplain kata, mereka datang sini mereka mencuri.
Mereka mencuri. Habis orang Melayu ni tak mencuri. Orang yang lain pun tak mencuri juga. Jadi inilah kes-kes isolated case bagi orang Rohingya ni. Kadang-kadang muka sama hitam, mereka tidak semestinya orang Rohingya, agak gelap sikit. Orang India pun gelap juga, orang Melayu pun ada gelap juga, Mama pun ada gelap juga. Dan baru-baru ni ada kes kan, polis tembak 2 orang mati dan mereka menggunakan kad UNHCR. Apakah itu kad betul ke kad palsu, kita pun tak tahu, polis pun tak bagi detail. Apa kes dia, kita pun tak tahu. Jadi setengah pula ada yang mengatakan bahawa orang Rohingya ini datang ke Malaysia ini minta tanah pada kerajaan. Saya nak tanya, berapa ekar tanah dah mereka dapat? Berapa ekar tanah dah mereka dapat? Tak ada juga. Ya, mereka minta tanah, itu hak mereka untuk minta tanah. Ya. Mana boleh minta tanah? Anda tak tahu, ada satu negeri di Eropah, dia membenarkan pelarian ini untuk menubuhkan parti politik. Bukan minta tanah, menubuhkan parti politik. Akhirnya pelarian-pelarian daripada Arab, daripada Kashmir, daripada India, daripada Morocco, menubuhkan parti politik di negara tersebut. Saya tak payah cerita, baca sendiri dalam internet. Dan mereka menubuhkan parti politik dan bertanding dalam pilihan raya. Bertanding dalam pilihan raya, menang. Pelarian menang, dan kesemuanya orang Islam. Negara itu negara bukan Islam, di Eropah. Maka pada hakikatnya sepatutnya ketua mereka lah yang akan jadi presiden. Tapi oleh kerana undang-undang negara tersebut tidak membenarkan, maka berlakulah pergolakan hingga ketua orang Islam, pelarian Islam tadi tidak dibenarkan untuk menjadi presiden walaupun dia menang majoriti pilihan raya di negara tersebut. Halal dan diterima pakai sebagai undang-undang. Jadi apalah sangat minta tanah berbeza dengan nak jadi Perdana Menteri. Tuan-tuan boleh gambarkan orang Rohingya nak jadi Perdana Menteri kita? Tak gambarkan. Tapi bukan satu perkara yang pelik. Siapa Perdana Menteri Peru? Bukan orang Jepun. Macam mana boleh Peru menteri dia orang Jepun? Boleh berlaku. Kat Malaysia pun berlaku juga. Ada juga katanya Perdana Menteri kita ada yang berasal daripada India. Tak tahulah betul tak betul. Ada Perdana Menteri kita yang berasal daripada Bugis, orang luar juga. Ada timbalan Perdana Menteri kita yang berasal daripada Yogyakarta, katanya lah, saya pun tak tahu. Dan ada ahli-ahli parlimen kita yang berasal daripada China, daripada Sri Lanka dan sebagainya. Ini satu polarisasi kaum yang berlaku apabila satu negeri dengan satu negeri itu berdekatan. Apabila berlaku peristiwa-peristiwa penghapusan etnik dan sebagainya, penyeludupan kerana barang di satu negeri murah, barang di satu negeri mahal, berlaku penyeludupan. Akhirnya dia menyelundup, bukan saja seluruh barang, diri dia sendiri dia selundup. Akhirnya dia kahwin, bila dia kahwin dah beranak, bila dah 40 tahun dah jadi warga negara. Ini satu polarisasi kaum yang kita tak dapat elakkan. Jadi susahlah tuan-tuan dan perempuan, sahabat-sahabat semua meninjau ataupun memandang kaum Rohingya ini sebagai kaum yang tersisih dan kaum yang jahat, kerana sesuatu kaum itu dia bukan jadi sefer dia. Kalau seorang kaum itu mencuri, maka semua kaum mencuri. Tak ada. Bukan macam sefer, kalau satu kaum tu kulit dia gelap sikit, maka semua kumpulan kaum itu kulit dia gelap. Itu boleh. Tapi perangai mereka, tindakan mereka tak sama seperti mana yang kita maklum. Sekian maklumkan. Alhamdulillah. Terima kasih. Sebelum saya teruskan dengan soalan kepada Encik Amar, dan mungkin selepas ini Encik Amar boleh konklusikan terus. Saya baca satu komen, tanya tim Al-Ain usaha global yang konsisten dan hasilnya kita dapat hari ini lahirnya Hafiz di kalangan pelajar di camp di sana. Alhamdulillah. Okey Encik Amar, mungkin soalan terakhir untuk Encik Amar, dan mungkin nanti Encik Amar boleh konklusikan terus. Sebenarnya ramai sahabat-sahabat kat sana, anak muda, orang yang mungkin berminat dengan misi kemanusiaan tapi tak tahu cara nak join, cara nak sertai. Mesti kena buat misi dalam negara dulu ke? Boleh terus pergi luar negara ke? Macam ni, mungkin Cik Amar boleh bagi tips, insyaAllah. Okey, kepada anak-anak muda yang nak join misi sukarelawan ya. Okey, sebenarnya nak join misi sukarelawan ni bukanlah satu perkara yang susah pun. Dia sebenarnya benda yang senang saja, tapi dia ikut atas minat dan juga keinginan pada siapa yang nak pergi tu. Kalau keinginan dia besar, insya-Allah mesti akan ditunjukkan jalan. Sebab yang ni kerja ni adalah kerja baik, kerja membantu agama dan juga membantu masyarakat. InsyaAllah ditunjukkan jalan.
Antara perkara-perkara yang boleh kita jadikan tips ataupun tricks, atau kita boleh mencari kawan-kawan sukarelawan, yang mana kalau kita ada kawan-kawan sukarelawan, kita boleh hubungi mereka, selalu gaul dengan mereka, tanya macam mana mereka boleh pergi ke misi-misi menjadi sukarelawan, tanya dia punya pengalaman, berkongsi, sharing dengan dia, insyaAllah daripada situ juga kita boleh pergi ke next step, iaitu menjadi sukarelawan. Yang kedua, kita apabila dah dapat laluan untuk pergi menjadi sukarelawan, kita kena berani untuk ikut jemputan-jemputan NGO. Bukan sahaja NGO, malah kalau ada jemputan daripada orang kata JKK ke, wakil kampung ke, datang ajak gotong royong apa semua, kita kena berani. Kita kena pergi je, pergi rendah je, jemputan surau ke, kita jangan risau. Sebab itu juga akan membina jati diri kita supaya dapat bekerjasama dengan orang, dapat mengeluarkan tenaga, harta ataupun usaha, masa kita untuk masyarakat. Yang ketiga, jika dah menjadi members ataupun dah menjadi ahli kepada mana-mana NGO, sering-seringlah ikut misi yang dijalankan jika dijemput. Jika ada jemputan untuk pergi ke mana-mana, sertai misi banjir ke, sertai misi yang selalu orang buat sekarang ni, mencari gelandangan di tengah malam, pergi je. Dengan cara itu juga kita membina keyakinan dan juga membina kita punya skill untuk menjadi seorang sukarelawan yang baik. Okey. Dan yang keempat adalah kita jangan lupa untuk bantu dahulu persekitaran kita sebelum kita menjadi sukarelawan. Itu adalah salah satu tuntutan agama juga, yang mana selain kita ingin membantu masyarakat lain yang susah, kita bantu yang pertama adalah ahli keluarga, kaum kerabat yang terdekat, saudara mara, jiran-jiran. Itu adalah perkara yang dituntut oleh agama. Dan kemudian daripada situ terbinanya rasa ihsan, kasih sayang, kita punya empati kita meninggi, barulah kita lebih mahir ataupun lebih meningkat kita punya perasaan kita untuk membantu orang luar, insya-Allah. Dan yang terakhir saya nak bagi tips, jangan lupa follow Al-Ain Al-Ain International Malaysia, AIM, untuk mengikuti misi-misi apa yang telah kami lakukan. InsyaAllah jika ada sukarelawan yang berminat nak jadi sukarelawan, follow kami punya website, follow kami punya Facebook, Instagram, tengok misi-misi kami. Dan dekat website kami pun ada juga form borang untuk daftar sebagai ahli. Dari situ kita boleh berkenal-kenal, boleh berinteraksi untuk macam mana sekiranya nak menjadi sukarelawan. Dia jangan terus-terus nak pergi luar negara. Itulah, jangan terus-terus. Betul. Okay, terima kasih kepada Encik Amar. Mungkin soalan terakhir, dan mungkin Datuk boleh terus buat konklusi kepada podcast ataupun live kita pada hari ini. Apa cadangan Datuk tentang peranan orang awam? Mungkin sahabat-sahabat kita kat luar sana yang kalau macam dah berumur, mungkin tak ada tenaga nak pergi, ataupun on another side mungkin ada yang tak ada duit pun nak bagi. Jadi apa cadangan Datuk tentang peranan orang awam untuk bantu pelarian-pelarian ini, insyaAllah? Peran orang awam ialah untuk mengambil tahu dan mendapatkan maklumat yang tepat. Maklumat yang paling tepat sekali daripada berkenaan dengan pelarian inilah daripada NGO-NGO, kerana mereka ini adalah orang yang first hand information, yang sendiri pergi dengan keupayaan mereka berkali-kali dan mendalami hati hasrat pelarian-pelarian tersebut, boleh memeluk mereka, boleh duduk dengan mereka, boleh makan dengan mereka, boleh makan sekali di rumah mereka dan sebagainya. Jadi hanya orang-orang sukarelawan ini sajalah yang dapat menyelami hati budi pelarian ini, dari segi agama dia, dari segi adat amalan dia, dari segi baik budi bicara dia, orang NGO. Jadi sebab itu anda semua yang di luar sana, kalau sebagai orang awam untuk mendapatkan, untuk beri bantuan
kepada pelarian-pelarian ini ialah pilih NGO yang menjalankan kegiatan tersebut, antaranya Al-Ain inilah. Bukan saya kata bagi pada Al-Ain terus ataupun tanya daripada Al-Ain terus, di tempat anda sendiri mungkin ada. Jadi kita adalah di antara kerana misi yang lepas yang kita pergi baru-baru ni adalah misi yang ke-11. Misi yang ke-11, maknanya 11 kali dah kita pergi dan kita telah pun menubuhkan 8 buah madrasah dan 6 buah masjid seperti mana yang saya terangkan. Itu cuma di Rohingya. Kalau di Yaman kita telah membina 2 buah masjid dan 2 buah madrasah. Kalau di Kemboja kita membantu untuk menguruskan madrasah-madrasah 2 buah di Kemboja, dan juga di tempat-tempat lain seperti di Sri Lanka, di Indonesia, di Batam, di Jeju, Korea dan sebagainya. Jadi mengikut tahap keperluan masyarakat setempat. Ada setengah-setengah hanya mungkin brainstorming saja bagaimana untuk mendirikan masjid di tempat mereka, bagaimana mendirikan kelas agama di tempat mereka, bagaimana berdakwah kepada orang-orang bukan Islam di tempat mereka. Itu yang pertama. Yang keduanya ialah kita ni berhadapan dengan jiran. Jadi jiran kita itu kadang-kadang terdiri daripada orang pelarian. Jiran kita mungkin duduk setaman dengan kita ataupun duduk berjemaah sekali di masjid ataupun di surau kita. Dan mereka ini kita faham mereka kerana mungkin mereka tidak ada kebenaran untuk tinggal di negara ini, tetapi mereka orang yang baik. Mereka bekerja, mencari nafkah, membela keluarga mereka. Jadi tetapi kadang-kadang kita selalu dihantui oleh perkara-perkara yang menyebabkan, yang diberitahu oleh orang lain, the dark side of the refugees, bahagian gelap pelarian-pelarian ini, seperti mana yang disebutkan di awal program ini tadi. Maka sebab itu bila kita ada jiran, kita ada hak kepada jiran. Walaupun jiran kita orang kafir, walaupun orang kafir, orang yang bukan Islam kan, jadi jiran kita, dia ada hak. Betapalah pelarian yang Islam, cuma dia tak ada kebenaran untuk tinggal di negara ini, tapi dia orang Islam. Jadi 2 hak kita kepada dia. Satu, hak sebagai orang Islam. Yang kedua, hak sebagai jiran. Maka sudah tentulah be wise, lebih baiklah kita berfikir secara waras untuk memikirkan apakah kebajikan-kebajikan kita, seumpamanya membagi pekerjaan kepada mereka, seperti mengajar, mendidik anak-anak mereka, seperti misalnya memberi kemudahan kepada mereka untuk balik ke negara asalnya kalau mereka ingin balik, lah. Maka banyak lagi perkara-perkara yang kita boleh lakukan kebaikan kepada umat manusia, sama ada dia pelarian, sama ada dia orang asli dalam hutan, sama ada dia orang bukan Islam dalam bandar, sama ada dia orang yang bekas banduan misalnya. Maka cara, teknik pendekatan kita sepatutnya adalah sama dan tidak membezakan mereka dari segi warna kulit dan juga dari segi situasi keadaan mereka ketika itu. Jadi dengan ini saya rasa menjurus ataupun memutuskan ataupun menyimpulkan perjumpaan live kita pada malam ini, iaitu tugas dakwah ini adalah tugas sepanjang hayat, tidak kira di mana negara dan juga tempat, sama ada negara orang Islam ataupun negara bukan Islam, sama ada orang kekal ataupun orang dalam pelarian, dan sama ada orang yang berada di timur tengah, tempat yang istimewa seperti di Mekah dan Madinah, ataupun orang yang di hujung di sebelah timur seperti pelarian-pelarian yang ada di Rohingya dan juga di Bangladesh. Kerana itu merupakan tugas kita 24 jam sehingga hayat sehingga nyawa di hujung hayat kita tak berhenti menengahkan dan membina keyakinan pengikut-pengikut, sukarelawan-sukarelawan, mendirikan sekolah-sekolah, mendirikan jemaah-jemaah, mendirikan solat berjemaah di penempatan masing-masing untuk menengahkan ciri-ciri yang baik dalam pembangunan ummah ini, insya-Allah. Alhamdulillah, mudah kerja saya, tak payah buat simpulan. Datuk dah selesaikan semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Datuk Haji Muhammad Zakaria dan juga Encik Amayasa untuk meluangkan masa malam ni, khususnya penghargaan khas untuk Syncro Network, menjadi sahabat media kami untuk malam ni, untuk sediakan live yang cantik, yang jelas, dan semoga mendapat saham untuk sahabat-sahabat yang nak membantu nanti. Dan juga sahabat-sahabat jangan lupa follow Al-Ain Malaysia. Lebih banyak kerja kemanusiaan yang kita nak buat pada tahun 2024.
Selain Bangladesh, kita di Yaman, Kemboja, kerja-kerja dalam Malaysia sendiri kita buat free market, orang asli dan pelbagai lagi. Sahabat boleh terus ke website kami www.alain.org.my. Itu pun daripada Simple Network. Masya Allah, memang betul-betul sahabat media. Terima kasih. Kat situ semua ada. Kita buka tajaan untuk gaji guru, kita buka tajaan untuk madrasah, dan semua tu kita jalankan bersama-sama dengan sukarelawan yang lain. InsyaAllah kita bertemu dalam live yang lain. Terima kasih Datuk, terima kasih Encik Amar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah.